Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan perempuan, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama dalam sesi tazkirah sebelum mendirikan solat zuhur insya-Allah secara berjemaah. Untuk itu, kesempatan yang ada, kita nak berbincang sedikit berkenaan dengan persiapan Ramadan yang sudah begitu dekat dengan kita insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini sekiranya panjang umur dapat kita upgradekan dari sudut kuantiti ibadah dan kualiti. Kalaulah kita umpamakan Ramadan ini seperti seorang kekasih awet kita, marka kita yang 11 bulan tak berjumpa, tiba-tiba dalam beberapa hari lagi kita akan berdating dengan bulan Ramadan, maka sudah pasti ya, debaran rindu yang membuak-buak. Bagi kita yang ada anak, ada isteri, kalau yang ada cucu, dia rindu dekat cucu dia, rindu dekat isteri, suami, anak-anak ya. Jadi perasaan rindu itu perlu kita hadirkan ya, kepada bulan Ramadan yang merupakan bulan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah addreskan kepada orang yang beriman ya, kerana orang yang beriman sahaja boleh menjunjung segala titah perintah Allah dengan penuh lapang dada. Kutiba ya, bermakna furida, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Jadi bukan kita sahaja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kena puasa ya, tetapi Allah maklumkan ibadah puasa ini telah dijalani lebih dahulu oleh orang-orang sebelum kamu wahai Muhammad ya, kalau kita je umat Nabi yang kena puasa mungkin kita rasa tak aci lah. Dia ada tak aci lah ya, umat-umat sebelum kamu lagi. Dan mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun kamu akan menjadi hamba Allah yang bertakwa.
Jadi secara jelas tuan-tuan puan-puan para hadirin sekalian, antara tujuan utama ibadah puasa di hujungnya nanti nak melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Ayat ni selalu kita dengar dan akan terus dibaca dalam sesi-sesi tazkirah sepanjang bulan Ramadan. Al-Baqarah ayat 183. Sekali baca bunyinya macam mudah. Maksudnya asal puasa je takwa. Puasa je bertakwa. Kalaulah dengan puasa melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa, rasa-rasanya Malaysia ni dah lama aman dah. Aman dah. Setiap tahun ramai orang yang berpuasa. Gejala-gejala sosial semakin mengurang. Segala kepincangan, kekacauan yang berlaku dalam masyarakat sepatutnya semakin menurun. Sebab puasa takwa. Puasa takwa. Tapi realiti yang kita lihat tak berlaku yang sedemikian. Bermakna ada something wrong yang tak kena dengan ibadah puasa kita. Maka justru itu pada tengah hari ini, tuan-tuan, puan-puan para hadirin yang saya muliakan, kita nak buat sedikit bedah siasat. Di manakah kekuatan Ramadan ataupun as-siyam itu, puasa itu sendiri, yang sepatutnya kalau kena cara, dia akan melahirkan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di mana kekuatan ibadah puasa itu? Dia perlu diperhalusi. Baik. Yang pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, ibadah puasa dia sebenarnya nak melahirkan manusia yang amanah, yang jujur. Sebab apa saya kata gitu? Kerana bila kita berpuasa nanti pada bulan Ramadan, ibadah puasa ni tak ada orang yang tahu kita puasa ke kita tak puasa. Suami dia puasa ke tak puasa, isteri dia pun tak tahu. Macam kita kecil-kecil dululah, puasa yang yuk. Kita tak puasa, makan senyap-senyap, balik sekolah tu cari bilik air. Bilik air tempat yang paling strategik sekali lah. Tengok air kolah tu 2 kali tengok macam fresh orange, geram. Kono nak basuh muka bagi segar, sambil-sambil nyelam, gelup minum. Keluar je bilik air, kita pun mula berlakon, buat muka habis posen tu. Lepas tu tanya kat mak kita, mak, lambat lagi ke nak berbuka? Oh, tu berlakon. Padahal kita tahu kita dah balon 1 kolah tadi. Minum. Mak kita tak tahu. Cikgu kita kat sekolah tak tahu kita puasa ke tak puasa. Dan kita boleh berbuka waktu maghrib tu sama-sama meneruskan lakonan yang cukup hebat itu. Tapi sebenarnya hati kecil kita tak boleh bohong, kita tahu kita tak puasa. Dan masa itu antara kita dengan Allah, dan kita kata Allah pun tahu aku tak puasa. Di hati kecil ni dia tak boleh bohong. Dia hanya boleh bohong, berlakon, pamer depan orang tua. Tapi hati kecil ni kata, kamu tu tak puasa. Dan Allah Tuhan yang maha mengetahui. Ini sebenarnya bila dihayati, ibadah puasa ni dia nak lahirkan orang yang amanah, orang yang jujur. Dalam istilah tasawufnya, muraqabah, yang dia sedar, yang dia faham, di mana juga dia berada, Allah tahu, Allah lihat. Kita balik rumah, tuan-tuan, tak ada siapa-siapa pun dalam rumah. Sepatutnya kita boleh buka peti air tu, ambil air minum bulan Ramadan, pukul 3-4, dahaga sangat. Tapi kita tak minum sebab kita tahu memang manusia tak nampak, tapi Allah nampak. Allah nampak. Dan perkara ini apabila dibawa dalam kehidupan, dihayati, subhanallah, itu yang la'allakum tattaqun.
Ya, amanah jujur ini satu modal yang sangat besar untuk melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Almarhum Abuya Hamka, kalau baca dalam tulisan-tulisan buku beliau, menceritakan satu pengalaman berada di luar negara, duduk dalam satu hotel, tengah-tengah malam pintu hotel diketuk, pintu bilik hotel diketuk, buka-buka, seorang perempuan pelacur menanyakan, nak servis tak? Abuya kata masa tu dia seorang-seorang, isteri tak ada, anak tak ada, kawan-kawan tak ada, anak murid tak ada. Duk fikir, sedap juga ni. Ya. Tapi apabila dia mengetahui dan menghadirkan Allah melihat di mana juga kamu berada, walaupun di luar negara, dalam bilik yang kuncinya tidak mampu dilihat oleh manusia, tapi Allah melihat. Abuya kata dia tolak. Saya tidak perlu semua itu. Orang yang pegang duit cukup mencabar, subhanallah. Kalau tidak ada muraqabah, tidak ada sifat amanah, tidak terbit dalam hatinya, aku ni kalau ambil 10 sen pun Allah tahu, aku ambil RM1 pun, walaupun jumlahnya RM1, tapi apa aku nak jawab dalam kubur nanti sekiranya malaikat munkar nakir tanya, duit ni kamu ambil duit siapa? Ini yang kata amanah jujur yang ada dalam ibadah puasa. Itu kekuatan yang pertama. Manakala yang kedua, tuan-tuan, berpandukan surah Al-Baqarah yang kita baca di awal tadi, ayat 183, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang kamu jalani itu, kamu jadi hamba Allah yang bertakwa. Di mana? Yang keduanya ialah, bila kita berpuasa, kita tidak dibenarkan sama sekali makan dan minum di siang hari. Itulah namanya puasa, saum, menahan diri daripada terbit fajar sehingga tenggelam. Baik, dari segi hukum, tuan-tuan, apa hukum makan, apa hukum minum? Hukumnya harus. Kita orang Islam ni ditaklifkan dengan 5 hukum: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Makan minum ni asalnya harus. Tak ada hukum wajib makan, tak ada. Siapa tak makan berdosa, jenuh. Ya? Jadi asal hukum harus. Ya? Kalau kita kata air mineral minum, harus. Air kita punya, bukan kita curi. Tapi kenapa di bulan Ramadan kita tak makan, tak minum? Tu. Pernah tak kita terfikir? Ya? Di situ menunjukkan betapa hebatnya kita. Benda yang asalnya harus, kita tak buat, kerana semata-mata menjunjung perintah Allah. Sebab Allah yang kata, hei manusia, jangan makan di bulan Ramadan pada siang hari. Bahasanya puasa lah, siam tadi ni. Tapi kalau kita lihat, yang kita tak makan ni benda harus. Sebab apa? Sebab Allah kata jangan makan, tahan dulu. Jadi tuan-tuan puan-puan, sedar tak yang kita ni terlalu hebat? Hebatnya di mana? Benda harus, benda asal boleh, tapi kita tak buat. Sebab apa? Allah kata jangan buat, jangan. Maka bagaimana sikap kita terhadap perkara-perkara yang jelas haram? Memang Allah kata tak boleh buat. Zina, arak, judi, riba, yang memang datang dengan perintah haram terus. Sepatutnya kita lebih aula menjauhi benda-benda haram. Benda harus pun terbukti kita tinggal apabila Allah kata jangan. Sama juga pasangan yang berkahwin, kita suami isteri dah menikah 15 tahun. Mari bulan Ramadan siang hari tak boleh bersama. Apa masalah? Dia isteri kita. Halal. Halalan thayyibah. Tiba bulan Ramadan tak boleh bersama. Adakah kerana benda tu jatuh berzina? Tidak.
Sebab tu kita sebut makanan, katalah ayam, nasi ayam, kita tak makan siang hari. Adakah kerana ayam itu telah berubah zatnya menjadi seperti khinzir, oh lalu kita tak boleh makan? Air, semua air berubah jadi seperti air arak, lalu kamu tak boleh minum? Tidak. Hukumnya tetap harus halal, kamu punya, bukan kamu curi orang punya. Ya. Tapi kita tinggalkan semata-mata kerana menjunjung penuh taat setia perintah Allah yang disebut kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi benda haram, benda makruh sepatutnya lagi mudah kita tinggalkan kerana secara terang-terang Allah kata jangan. Sebab itu tak digalakkan pasangan-pasangan yang nak berkahwin bulan Sya'ban, terutama hak muda-muda kan. Bukan kata tak sah, takut dia muda baru, dia pegang tu karen dia kuat, sentuh tu kira nak jadi kan, risau tu kata elak lah kan. Sebab dia fikir isteri aku kan. Dan tuan-tuan puan-puan para hadirin sekalian, berkenaan makan minum ini, tadi kita sebut dari segi hukum harus, dan dalam masa yang sama kita juga boleh selami yang mana makan minum ini merupakan hak asasi manusia. Keperluan hidup manusia, tak ada manusia yang boleh hidup tanpa makan dan minum. Itu merupakan hak kita. Tapi Ramadan nak mengajar kamu, mengajar kita, apabila bertembung hak Allah dengan hak manusia, kamu nak dahulukan hak siapa? Oh ni, tu kata hebat Ramadan ni tuan-tuan. Makan minum ni hak kita. Makan minum, tempat tinggal, pakaian. Tiba-tiba Allah kata jangan makan. Ketika itu bertembung hak Allah dan hak kita manusia. Hak kita nak makan. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ni apabila datang saja perintah Allah, walau bagaimana keadaan pun dia tak akan berfikir panjang. Yang dia tahu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu dalam surah An-Nur ayat 51 kalau tak silap saya. Hanya saja orang yang beriman ini apabila disuruh, diajak, diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, yang pertama-tama keluar daripada mulut dia ialah sami'na wa ata'na. Dia tak peduli hak dia ke, hak asasi manusia ke, relevan ke tak relevan ke, sesuai ke tak sesuai ke, bila benda tu mari daripada Allah Rasul, sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu kisah yang masyhur yang selalu diulang-ulang. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya. Cuba tonton bayangkan hasrat seorang ayah. Kita yang ada anak tahulah, kita nak tengok anak kita berjaya dalam pelajaran, boleh masuk universiti, habis universiti dapat kerja, mendirikan rumah tangga, boleh cucu. Mana-mana ibu bapa, itulah hasrat dia, itulah kehendak dia. Tapi kehendak Allah, Allah nak kamu sembelih anak kamu. Macam mana tu? Bertembung kehendak seorang ayah dengan kehendak Allah. Kalau ikut Nabi Ibrahim, dia nak anak dia hidup. Ibu bapa ni kalau boleh biarlah dia pejam mata dulu. Jangan anak-anak dia mati. Dia mati tak apa dulu. Dia nak tengok anak dia membesar, berjaya. Siapa-siapa pun ibu bapa yang waras dan normal. Tapi kehendak Allah datang, wahai Ibrahim, sembelih anak kamu.
Adakah Nabi Ibrahim ragu-ragu? Adakah Nabi Ibrahim berfikir panjang, Allah nak kena sembelih pula? Ataupun Nabi Ibrahim menggunakan, kita kata apa, doanya sebagai Rasul ulul azmi yang mustajab, minta merayu, ya Allah aku tak mampu nak memikul perintah yang seberat ini, tukarlah dengan perintah lain. Lagipun ini anak aku takkanlah munasabah aku nak sembelih pula. Kita tak dengar dialog-dialog yang sebegitu dalam Al-Quran. Sebaliknya Nabi Ibrahim telah menunjukkan satu contoh yang luar biasa. Sami'na wa ata'na. Apabila bertembung hak Allah dengan hak manusia, ketika itu kamu tidak perlu berfikir panjang, dahulukan hak Allah. Dan bulan Ramadan, bila kita berpuasa, kita telah pun membuktikannya. Makan minum ini hak kita. Tapi bila Allah kata jangan makan, kita pun tak kata apa, sengak. Perintah. Sami'na wa ata'na. Habis. Kemudian tuan-tuan, puan-puan para hadirin yang dikasihi sekalian, apa lagi kekuatan ibadah puasa yang kalau betul-betul dihayati, dihalusi, dapat diamalkan, insya-Allah kita ke arah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Antara lain tuan-tuan, Ramadan ibadah puasa, satu bulan di mana Allah nak menyuruh kita mengurus hawa nafsu dengan baik. Sebab itu bulan Ramadan ini saya namakan bulan pengurusan hawa nafsu. Kita biasa ikut kursus ke seminar pengurusan masa, pengurusan wang, pengurusan sumber manusia, macam-macam benda tajuk kita bincang pasal pengurusan ni. Terlupa nak bincang satu tajuk yang paling penting, pengurusan hawa nafsu. Maka Allah bawa bulan Ramadan kita duduk dalam kursus sebulan ini. Kalau kita cakap pengurusan wang, pengurusan masa, pengurusan sumber manusia, tapi nafsu lintang pukang tuan-tuan, oh bahaya. Sebab itu kita lihat apa yang Allah susun di bulan Ramadan ni. Mula-mula kena bangun awal pagi bersahur. Nafsu dia tak suka bangun awal pagi tuan-tuan. Nafsu mana suka bangun awal pagi? Nafsu ni dia suka tidur. Sebab itu banyak trend nanti bulan Ramadan, habis kita tarawih, singgah kedai mamak ke restoran pemakan, balik rumah kita pesan ke isteri kita yang sahur nanti jangan gerak abang dah sahur siap dah. Oh, pesan wasiat dulu. Bangun tuan-tuan. Ya. Salah satunya sahur itu sunnah. Sahur itu Nabi kata ada barakah, walaupun bangun minum air, walaupun sebiji kurma. Yalah kita dah makan dah malam tu, tak apalah. Bangun untuk ambil sunnah, bangun untuk didik nafsu, bangun awal pagi. Sebab nafsu dia tak suka bangun. Sebab itu bulan Ramadan ini, kalaulah kita berpegang kepada hadis yang mana Nabi kata syaitan iblis kena rantai sungguh, dia bukan majazi dengan makna hakiki, kena rantai, kena belenggu, maknanya bulan Ramadan tidak ada campur tangan iblis. Yang ada ketika itu antara kita dan nafsu. Allah nak suruh kita kenal nafsu kamu ni duduk tahap mana, agresif ke, jinak ke, jenis tak makan saman ke, nafsu balok liat ke, boleh kenal. Kalau Ramadan kita tak boleh bangun awal pagi, tahulah itulah nafsu kita. Syaitan tak ada dah. Kalau bulan Ramadan pun kita tak boleh pegang Quran, tak boleh berzikir, itulah nafsu kita. Kalau bulan Ramadan pun kita tak tergerak hati nak bersedekah, dalam keadaan orang lain berebut-rebut bersedekah, kita buat dek je, itulah nafsu kita. Nafsu yang cinta kepada harta, bakhil. Itu nafsu. Sebab tu cara nak didik nafsu ni Allah ajar kita, bagi dia lapar. Tak ada cara yang paling efektif, yang paling berkesan, bagi dia lapar. Bila lapar tu nafsu pun jadi jinak.
Pukul 3 petang tuan-tuan, waktu rasa lapar sangat. Cuba tuan-tuan ambil majalah-majalah hiburan ni, URTV ke, Mangga ke, Pelam ke, hati-hati pakai seksi-seksi ni. Masa tu kita baca pukul 3, tengok tu, orang kata apa, tengok tu tak rasa feeling. Kita fana, macam ahli tasawuf. Tengok tu tak ada apa, kosong. Sebab nafsu masa tu lemah. Tapi bila kita berbuka, kita pun makan. Tengah makan tu, aku letak mana majalah Mangga tadi? Nak kena tengok balik. Sebab waktu pukul 3 tengok tanpa nafsu, tak best. Dah makan ni, dia lain, nafsu tu datang. Pukul 3 petang kita tanya kat isteri kita, yang raya tahun ni nak ganti tak langsir? Isteri kita kata, tak payahlah bang, langsir yang ada ni pun elok lagi. Tambah-tambah banyak orang miskin bang. Allahu Akbar. Qanaah. Jawapan tu cukup qanaah. Sejuk hati dengar. Allahu Akbar. Elok dah berbuka puasa, makan ngap. Isteri tanya balik, abang tanya apa pukul 3 tadi bang? Cuba ulang balik. Abang tanya langsir nak kena ganti ke? Mestilah kena ganti. Saya dah survey Kamdar. Lain pula jawapan dia. Nafsu. Jadi nafsu ini seperti yang selalu kita dengar dalam perbincangan, dan Al-Quran sendiri menggunakan 3 istilah, 3 nama: nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu ammarah. 3 itulah yang paling asas. Jadi bulan Ramadan ni kita bukan disuruh membuang nafsu, bermusuh dengan nafsu, tapi yang diminta ialah nak menjinakkan nafsu tu, mutmainnah, tenang. Dia asalnya agresif, nafsu ni asalnya liar, tak makan saman dengan syariat. Kita nak jinakkan dia, mutmainnah. Islam bukan suruh buang nafsu, tak mungkin. Itu kata menguruh hawa nafsu. Kita berbuka puasa nanti tuan-tuan tengok macam mana cara kita makan. Quran kata kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan sampai berlebih-lebih. Bila berlebih-lebih itu nafsu. Dalam nafsu kita buat kerja syaitan. Apa dia? Membazir. Syaitan dah tak ada. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Nafsu ni memang tuan-tuan, subhanallah. Kalau dekat bazar Ramadan tu ada orang jual batu-batu panggang pun rasanya kita beli tuan-tuan. Tengok, nampak sedap ni kan. Menu apa ni Yop? Orang Perak. Batu-batu panggang. Bawa teman 1 kilo. Beli. Kita buka dengan buah kurma. Sebab apa berbuka dengan buah kurma? Nak dapatkan sunnah Nabi, nak ikut sunnah Nabi. Tapi kita terlupa, sunnah Nabi waktu makan ni salah satu yang paling susah nak buat. Jangan makan berlebih-lebih. Bukan sekadar buah kurma je. Betul lah kurma tu saya tak nafi, sunnah. Tapi kita ni kadang-kadang berselindung di sebalik beberapa biji buah kurma. Makan 3 biji dengan doanya elok dah, Allahumma laka sumtu. Habis pada tu 8 pinggan kita balun tuan-tuan. Tak jadi. Sebab itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika nak berbuka, anak-anak muridnya tengok mengalir air mata daripada celah-celah kelopak Imam Malik. Anak murid tanya, wahai tuan guru, kenapa tuan guru menangis ketika nak berbuka, sedangkan waktu berbuka ni Nabi kata waktu bergembira, 2 waktu yang seronok. Bila orang puasa ni berbuka dan ketika nak bertemu Allah nanti. Allah nak bagi ganjaran pahala yang luar biasa. Jadi anak murid tanya, wahai tuan guru, kenapa menangis? Imam Malik jawab, aku teringat kat Nabi kata. Nabi berbuka sedikit, ibadatnya banyak. Aku ibadat sikit, berbuka banyak. Aku rasa malu dengan Nabi.
Itu Imam Malik yang sebenarnya dah mengamalkan sunnah Nabi pun ketika berbuka, tapi duk rasa lagi aku berbuka banyak, ibadatku sikit. Hebat para ulama, dia nak berbuka pun teringat Nabi. Kita tak ada dah. Duk tanya mana menu yang abang beli tadi, mana keluarkan semua. Air mana, air tembikar, air jagung, air saat ni 5 jari pergi bazar Ramadan, 5 bersangkut kan. Mujur cuping tinga ni tak keras ke, tidak boleh sangkut sini satu lagi. Mereka berbuka ingat Nabi, teringat Nabi berbuka, sahabat-sahabat. Kita kalau tak sampai ke tahap itu, ingatlah saudara-saudara kita yang dekat, yang di Rohingya, di Palestin, di Syria, yang duduk di bawah kemah pelarian. Di Malaysia ni pun ada tuan-tuan, kalau tidak tak keluar TV3 bersamamu. Saya pergi ceramah di Baling, isu penoreh-penoreh getah. Anak-anak mereka pergi sekolah tak bawa duit 10 sen pun tak ada tuan-tuan. Di sekolah minum air paip, cikgu-cikgu terpaksa buat tabung kebajikan. Tahun 2016, bukan tahun 60-an. Ni dah 2016, masih ada lagi anak-anak kita yang minum air paip. Subhanallah. Kita hari ni berbuka bangga. Kadang-kadang jadi trend ni, hotel-hotel dah mula promosi package berbuka puasa, buffet, sampai jadi bersaing. Awak berbuka puasa hotel berapa bintang? 3 bintang. Oh, tak cukup bagus, saya 5 bintang. Itu pula yang dibangga-banggakan. Habis lari. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, sebab itu manusia ini mungkin akhir. Manusia ini tuan-tuan, apabila dia melihat sesuatu, di sana terbahagi kepada 3 jenis manusia. Ada orang yang melihat dengan nafsu, ada orang yang melihat dengan akal, ada orang melihat dengan hati. Contoh, kita masuk hutan, contohlah, masuk hutan. Ada orang masuk hutan, dia melihat dengan pandangan nafsu. Bila dia melihat dengan pandangan nafsu, apa dia nampak? Dia nampak kayu balak. Oh, masa tu dia tak peduli dah, hakisan ke, apa ke, alam ke. Dia kira nafsu, duit, kaya. Nampak? Budak-budak muda couple ni bila masuk hutan, dia melihat dengan pandangan nafsu. Apa yang dia nampak? Oh, hutan ni pot baik punya, nak merenda. Itu satu. Yang melihat dengan akal, bila dia masuk hutan, apa yang dia nampak? Dia nampak, oh, pokok ni apa nama pokok ni? Berapa lama pokok ni boleh hidup? Maka dia mengkaji spesies pokok, spesies daun, serangga, unggas. Dia dapat ilmu. Dia jadi pakar botani, dia jadi pakar itu, pakar ini. Sebab dia melihat dengan akal. Dan ada satu kumpulan manusia, bila dia masuk hutan, dia melihat dengan pandangan hati. Maka apa yang dia nampak? Dia nampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tengok pokok, daun-daun, dia teringat satu ayat dalam Quran kata, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun melainkan daun itu jatuh, Allah mengetahui. Semua itu berlaku dengan izin Allah. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia dengar bunyi kicauan burung, unggas-unggas. Dia tahu ini adalah alunan-alunan zikir yang dia juga turut berzikir memuji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi kita melihat dengan apa tuan-tuan? Ni nak datang Ramadan ni, macam itulah manusia. Ada yang melihat dengan pandangan nafsu. Dia seronok Ramadan ni apa? Seronok bazar Ramadan, seronok apa ni pasar raya, buat sale gila-gila. Dia seronok yang tu. Nafsu. Seronok makan.
Ada orang yang melihat Ramadan dengan pandangan akal. Apa dia nampak? Oh, Ramadan ini kata doktor boleh menyihatkan badan, boleh bagi kurus badan, slim sikit. Duduk kira kajian. Kita yang melihat Ramadan dengan mata hati, kita sedar yang tadi kita bincang, Ramadan ini nak lahirkan manusia yang muraqabah. Nak melahirkan manusia yang apabila bertembung hak kamu dengan hak Allah, dahulukan hak Allah. Apa saja yang kita buat, begitulah pembahagiannya. Orang lelaki tengok perempuan, kalau dia tengok dengan pandangan nafsu, dia suka perempuan yang seksi, yang ketat-ketat, yang make upnya macam opera Cina. Orang lelaki yang tengok perempuan dengan pandangan akal, dia akan tanya, perempuan ni mengaji universiti mana? Dia ada sijil apa? Dia tengok education. Lelaki yang melihat perempuan dengan pandangan hati, dia akan tanya akhlak wanita itu, budi bahasanya, macam mana dia hormat orang tua. Jadi Ramadan sebenarnya nak menjadikan kita manusia yang bila keluar daripada Ramadan, kita tidak lagi melihat sesuatu dengan pandangan nafsu. Tidak. Nafsu telah ditundukkan, nafsu telah dijinakkan, nafsu telah diurus, diselia dengan baik melalui pakej-pakej tarbiyah yang telah Allah susun sepanjang Ramadan. Bangun awal pagi, berlapar dahaga, kemudian dibebani dengan ibadat tarawih. Semua orang pegang Quran, bersedekah, berjemaah di masjid penuh. Itulah fitrah yang sepatutnya kita kembali, dengan menundukkan hawa nafsu, supaya nafsu duduk di bawah naungan Al-Quran. Sebab tu kalau kita nak bincang Ramadan ni bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, kamu tundukkan nafsu kamu, ketika itu baru mudah kamu ikut Quran. Quran kata apa pun kamu akan buat. Tapi selagi nafsu ni liar, selagi nafsu ni agresif, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Bila nafsu ni liar, apa yang datang daripada Al-Quran, Allah kata istakbartum, kamu akan jadi sombong. Kamu lihat Quran ni tak sesuai, kamu lihat Quran ni macam-macam prejudis. Tundukkan nafsu dulu. Ketika itu baru mudah kamu menerima Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya muliakan, itulah yang dapat kita kongsi pada kesempatan sesi tazkirah. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat. Yang tersilap, yang terkasar, yang menyinggung perasaan tuan-tuan, saya mohon jutaan kemaafan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.